Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mengakhir. Alhamdulillah kita insyaAllah sekitar berapa? 11 40 setengah jam lah, lebih sikit boleh kan? Setengah jam lebih sikit. Hari ini kita rasanya belum lagi kita mengulas benda ni, iaitu cerita tentang adalah kita sebut dialog Nabi Muhammad SAW dengan Kristian Najran. Ada pun? Ada Musliman, ada cantik kan? Sama-sama ada cantik. Dialog Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Kristian Najran. Ada? Kalau belum kita ambil itulah. Ini kita boleh merujuk kepada surah Ali Imran. Ini surah yang ketiga dari surah Quran, ayat 59, 60 dan 61 dan seterusnya lah, tapi kita ambil daripada ayat 59. Surah Ali Imran ini adalah surah yang banyak mengkisahkan tentang cerita Nabi Isa AS, tentang Maryam ibunya, dan Imran adalah bapa kepada Maryam. Jadi kalau kira tok kepada Nabi Isa lah. Tok jadi mak lah. Tok diberi bapa tak ada, saya tak ada bapa kan. Ayat ini saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayat ketiga ayat saya petik ni. Elok kita ambil terjemahan daripada kitab lah, supaya anda pun boleh merujuknya. Baik, 59 ya. Sesungguhnya misal atau perbandingan penciptaan Isa, yang Nabi Isa itu di sisi Allah, adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Isa, Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah Isa orang manusia, maka jadilah dia. Jadi maksud ayat ini nak beritahu, maknanya kalau Adam tu sendiri pun Allah ciptakan dari tanah, tak ada bapa, tak ada ibu, boleh jadi manusia, maknanya lebih-lebih lagi lah nak pelik pasal apa? Isa ni ada ibu, cuma tak ada ayah, tak ada bapa je. Jadi tu maksud ayat ini, Allah menciptakan Adam. Kejadian penciptaan Isa yang didakwa oleh orang Kristian atau yang dikata oleh orang Kristian sebagai anak Allah,
Kerana dia kata macam mana, dia bukan ada apa, bukan saya tak, maksudnya Maryam itu tidak pernah disentuh pun oleh sebarang lelaki, tiba-tiba boleh melahirkan anak. Jadi inilah sebab dia kata ini Allah. Jadi sebab itu Isa itu anak Allah. Jadi Nabi apa ni, ini saya akan cerita turun ayat ini kerana berlakunya dialog antara Nabi SAW dengan kaum Kristian. Jadi dalam dialog itu akhirnya mereka tanya, kalau kamu kata Isa itu bukan Tuhan anak atau bukan anak Allah, habis siapa dia? Begitulah. Jadi Nabi pun minta tangguh untuk menjawab tanyaan yang terakhir. Ini setelah dialog 2 hari, 3 hari dialog. Maka turunlah ayat ni. Jadi ayat ni Allah nak beritahu, maknanya Adam, kejadian Isa itu adalah dengan kehendak Allah. Bila Allah kata jadilah, maka jadilah. Alangkan Adam daripada tanah, tak ada bapa, tak ada ibu, maknanya tak ada asal usul dari manusia. Tapi bila Allah kata, Allah mengendakinya, Allah kata qala lahu kun fayakun, jadilah mu, mana jadilah mu jadi manusia kepada tanah saja itu, maka jadilah dia manusia, yang kemudian namanya Adam. Ini kan pula maknanya manusia, Maryam tu ibu dia tu dah manusia, dah ada dah. Maknanya lagi dah senang. Allah kata jadilah kamu Isa dalam rahim Maryam, maka jadilah. Logik macam tu lah. Ini jawapan yang saya kata tadi, jawapannya atas soalan orang Kristian, iaitu rombongan Kristian daripada Najran. Najran ni ialah satu tempat yang terletak di negeri Yaman, di selatan Makkah, sekaligus di selatan Madinah, Madinah atas lagi. Dan di negeri Yaman pada ketika itu memang terdapat golongan orang Arab yang beragama Kristian. Arab ni maksudnya ya semenanjung tanah Arab, yang saya selalu ulangkan lah. Dulu bila disebut semenanjung tanah Arab ataupun Jazirah Al-Arabiyah, Shibhul Jazirah, tu orang Arab panggil Jazirah. Jazirah tu mana pulau, sebenarnya bukan pulau, semenanjung. Jadi perkataan asalnya Shibhul Jazirah, orang Melayu kata semenanjung lah ya. Tapi orang Arab lebih mengenali dengan Jaziratul Arab. Seolah-olahnya dikelilingi oleh laut seluruhnya. Iaitulah yang sebelah ini kita tahu laut Merah, Laut Hindi, kemudian Laut Teluk Arab lah, atau Teluk Parsi juga. Jadi negerinya ialah negeri yang seluruh negeri Yaman hari ini, seluruh negeri Arab Saudi hari ini, yang nama hari ini, itulah yang dipanggil dulu semenanjung tanah Arab ataupun Jaziratul Arab. Penduduknya ni beragama berhala, tetapi di kawasan Yaman, di sana terdapat orang Arab yang beragama Kristian. Kita tahu masa Nabi datang ke Madinah, Madinah itu di dalam semenanjung Arab lah, iaitu yang Madinah sekarang kan. Di situ memang terdapat orang-orang Yahudi. Sebab itu Nabi sebaik saja sampai ke Madinah, Nabi kemudian membuat piagam yang dikenal dengan piagam Madinah. Ini banyak disebut dalam cerita hijrah ni. Di dalam piagam tu, yang juga dikenal sebagai perlembagaan tu, hari ini orang sebut perlembagaan bertulis, memang ada beberapa perkara bersabit dengan kebebasan beragama dan hak-hak, makna kita kata itu hidup bebas dengan hak dia kepada orang Yahudi. Pasal di Madinah masa tu yang ada orang Yahudi, ahli kitab dari kaum Yahudi. Adapun ahli kitab daripada orang Nasrani di Madinah ni hampir tak ada. Adalah beberapa orang Arab, tapi maknanya bukan merupakan kelompok. Umpamanya Adi bin Hatim misalnya, dia memang beragama Kristian, dan memang terkenal lah Adi bin Hatim ni sebab seorang yang sangat dermawan, yang dikenal dengan Hatim Ta'i. Adi bin Hatim Ta'i ya. Memang cerita ini masyhur lah, sampai dulu dalam filem Hindustan ada Hatim Ta'i. Anda tak pernah tengok lah, cerita dulu.
mana orang yang menggunakan kedermawanannya. Dia ni Kristian. Begitu juga umpamanya Warqat bin Naufal, sepupu Siti Khadijah, isteri Nabi ya. Sebab itu bila Nabi dapat wahyu yang pertama tu, Khadijah kata, mari aku bawa kamu, kita pergi jumpa sepupu aku, iaitulah Warqat bin Naufal. Sebab Warqat ni seorang yang beragama Kristian yang pernah menterjemahkan beberapa bahagian dari kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Tetapi orang Arab makna tidak biasa dengan agama Kristian ni, kecuali sebilangan kecil saja. Namun di Yaman, di sana yang ada kumpulan orang-orang Arab yang beragama Kristian. Sebab Yaman adalah negeri yang satu ketika pernah berada di bawah jajahan negeri Habsyah, atau Abyssinia disebut dulu ya, Habsyah. Dan negeri Habsyah ni negeri yang beragama Kristian. Sebab itu kita baca sejarah kaum muslimin mula-mula berhijrah yang Nabi anjurkan ialah ke Habsyah. Apabila mereka tertekan oleh kekerasan tindakan kaum Quraisy, kira-kira 5 atau 6 tahun sebelum Nabi berdakwah menjadi Rasul. Jadi akibat daripada pernah Yaman ini dikuasai oleh Habsyah, maka memang banyak penduduknya beragama Kristian. Ringkas ceritanya, bila Nabi dah memerintah seluruh sebenarnya Arab, iaitu setelah Makkah jatuh pada tahun 8 Hijriah ya, yang kita dah biasa sebut selalu bulan Ramadan. Salah satu kelebihan sejarah bulan Ramadan ialah pada tahun Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Makkah telah mengaku kalahlah kaum Quraisy ya, tanpa melakukan tindakan menentang kedatangan Nabi. Maka Makkah pun dibuka dengan aman. Pada tahun ke-9 setelah Makkah dah di bawah jatuh ke tangan Islam, maka seluruh semenanjung tanah Arab, daripada Yaman tadi sampailah ke utara semenanjung Arab, suku-suku Arab yang beragama berhala lah, mereka kemudian masuk Islam dan menghantar utusan kepada Nabi atau wakil-wakil mereka untuk mengisytiharkan kaum suku mereka masuk agama Islam, masuk Islam. Kecuali tadi yang beragama Kristian, antaranya Kristian Najran. Maka Nabi hantar pendakwah atau sahabat-sahabat untuk mengajak mereka masuk Islam. Kerana memang kewajipan Nabi, kewajipan umat Islam menyeru kaum yang bukan Islam supaya memulai agama Islam. Tetapi mereka menolak. Namun mereka bersetuju untuk berjumpa dengan Nabi, untuk mereka nak berbincang atau berdialog. Lantas Nabi menghantar surat kepada ketua gereja kaum Kristian di Najran itu, dan ringkasnya kemudian mereka pun bersetuju datang dengan rombongan seramai, diriwayatkan setengah riwayat mengatakan 60 orang, terdiri daripada padri ataupun ketua rahib mereka di Najran, ketua masyarakat mereka, ketua juga maknanya kita kata apa nama dalam apa ni ialah organisasi ataupun gerakan pertubuhan mereka di negeri Najran. Sampai ke Madinah, maka Nabi beritahulah tujuan aku ngajak kamu datang ni, kerana aku nak ngajak kamu semua masuk Islam. Bila dia kata masuk Islam, Nabi cerita panjanglah cerita Islam ni. Tapi mereka terus, ketua dia mengatakan, ketua ni ada yang satu riwayat mengatakan nama dia Aqib, satu riwayat mengatakan Haris. Tapi dalam riwayat yang boleh diselaraskan sebenarnya kedua ni mana kedua padri ni memain peranan dalam dialog mengetuai rombongan tadi tu. Jadi bila Nabi kata ajak masuk Islam, lalu mereka jawab, kami dah Islam lebih dulu daripada kamu ni. Mereka mendakwa mereka lebih dulu, kami dah lama Islam, kami dah percaya kepada Nabi-Nabi yang dulu sampai bawa dia utus Allah. Gitulah lebih kami percaya kepada kitab suci yang dibawa oleh Nabi dulu. Nabi kata, kamu telah memindah atau telah mengubah kitab suci yang dibawa oleh Nabi dulu. Jadi kamu sekarang tidak lagi Islam. Dalam hujah-hujah tadi Nabi mengatakan terutama 3 perkara yang kamu telah melakukan. Masa mereka mula, mereka kata kamu menghina Isa AS. Mereka duduk mana Nabi Muhammad SAW, kami tak menerima suruhan kamu menghina Isa. Nabi kata, pasal kamu menghina, kamu kata aku menghina, kami mengimani bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang kami muliakan, seperti para Rasul atau Nabi-Nabi yang terdahulu. Lepas tu akhirnya mereka kata pula, tadilah mereka orang yang dahulu
agama Islam. Lalu Nabi kata, kamu tidak lagi Islam kerana 3 perkara. Pertama, kamu telah menghalalkan minum arak, padahal ini diharamkan dalam kitab suci terdahulu. Yang kedua, kamu menghalalkan makan daging babi, padahal ini juga diharamkan dalam kitab suci yang terdahulu, baik kitab Nabi Isa atau Nabi Musa AS. Dan kemudian yang paling kamu telah menyelewengkan, mengatakan kamu tadi, kamu kata Isa itu anak Allah. Jadi dialog pasal Isa ni lah alaihissalam ni, yang tadi akhirnya bila dah berhujah begini-begini, Nabi kata gini, Nabi kata gini, yang keterangan-keterangan Allah mencampakkan rohnya ke dalam diri Maryam. Lalu mereka kata gini lah, kalau gitu apa sebenarnya pendapat kamu ataupun kepercayaan kamu tentang Nabi Isa, tentang Isa? Dia tak kata Nabi Isa, kalau dia itu bukan anak Allah. Nabi kata, bagi aku tempoh untuk mendapatkan jawapan. Inilah, maka jawapan itulah turun ayat ni lah, yang Allah kata inna masalah Isa indallahi kama masali Adam, dan seterusnya. Namun setelah Nabi menyatakan inilah jawapannya, dan ini datang dari Allah, Allah sebut pun ini adalah kebenaran mengenai kejadian penciptaan Nabi Isa ni adalah datang dari Allah, dia adalah benar. Sebab itu Allah kepada Nabi, katakan Nabi pun, mu jangan masuk golongan orang yang ragu-ragu. Memanglah Nabi tak ragu, tapi nak beritahu kepada orang Nasrani tadi tu, tengok ni, ini Allah yang perintahkan, dah beritahu. Ringkasnya mereka tak nak juga setuju. Dan Islam ni agama yang tidak dipaksa, tak boleh dipaksakan. Itu yang asasnya ni. Daripada ini, dialog ni menunjukkan bahawa kita umat Islam diperintahkan melakukan dakwah terhadap orang yang bukan Islam, apatah lagi dalam konteks orang Kristian. Sasaran dakwah yang mereka itu adalah ahli kitab atau Nasrani atau Kristian, maka salah satu cara yang dianjurkan oleh Al-Quran ialah berdialog dengan mereka itu. Dan ini dibuktikan oleh Nabi sendiri melaksanakan. Itu maka Nabi jemput tadi orang Kristian ni datang dengan padri dia semua, tapi mereka tidak juga bersedia menerima kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka. Mereka terus juga berkeras berdegil mengatakan, tak, kami yang benar, mu tak betul. Akhirnya maka inilah ayat 61 datang perintah Allah. Kalau dah mu berdegil, mu kata mu benar, okey, mari kita bermubahlah. Jadi ini ayat ni, ayat ke-61. Sesiapa yang membantahmu, ya Muhammad, tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, yakni yang keyakinan kepada kamu bahawa dia dari ciptaan Allah dari itu, maka katakanlah kepadanya orang yang membantah, dalam hal ini orang Nasrani tadi lah, apa dia? Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Mana kami panggil anak-anak kami, kamu panggil anak kamu, kamu panggil juga anak-anak kami. Macam itulah. Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu. Itu jemaahnya. Kemudian, marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ini mubahalah, ada keterangan dalam kitab ni. Mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang yang berbeza pendapat mendoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang dusta. Dalam hal ini Nabi SAW mengajak kaum Nasrani atau Kristian Najran bermubahalah, tapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti akan kebenarannya Nabi Muhammad SAW di hadapan mata orang Kristian itu sendiri. Di hadapan mata orang Islam memang tak ada payah mubahalah. Mana kenapa orang Kristian itu tak berani? Mubahalah tadi itulah menyeru anak-anak masing-masing, anak kami, kami suruh anak kami, kamu suruh anak kamu. Kami suruh isteri kami, kamu suruh isteri kamu. Kami suruh diri kami, kamu suruh diri kamu. Macam itulah. Kemudian sama-sama minta kepada Allah dengan menyebut, ya Allah,
turunkanlah, timpakanlah laknat atau kehancuran, kebinasaan kepada siapa yang berdusta dalam dakwanya di antara kami. Jadi Nabi pun, inilah maknanya kaedah yang nak meyakinkan mereka, aku memang betul. Kalau mu yakin mu betul, ayo. Tetapi diriwayatkan pembesar Kristian tadi itu, dia dah bincang, dan esok harinya Nabi ini bertempoh lah. Bertempoh, esok hari Nabi pun bawa puteri dia Fatimah, Sayyidina Ali, menantu dia, cucu dia Hasan dan Husain, ke tempat untuk mengubah lahan. Diriwayatkan yang lain pula, bersama juga termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Aisyah, mana isteri Nabi lah. Tapi ada beberapa riwayat lah, tapi riwayat yang masyhur tu, Nabi bawa pasal kesayangan Nabi lah, puteri Fatimah disayang Nabi, ya, dan cucunya Hasan Husain tu. Jadi orang Kristian ni bila tengok, Nabi kata, kamu marilah. Lalu sesama mereka berbincang. Akhirnya ketua padri itu berkata, sebenarnya diriwayatkan, dia kata, kalau kita, mana boleh kita nak berumbahlah dengan utusan Allah atau Rasul Allah. Jadi mana dia percayalah Rasul itu utusan Allah. Yang jika kita berumbahlah, pasti Allah akan menghancurkan kita, dan nanti tidak akan ada lagi orang Kristian di bumi ini sehingga hari kiamat. Kata ketua padri tadi, iaitu Al-Haris, atau dalam riwayat lain Al-Aqib. Maka mereka pun menolaklah. Maknanya mubahlah tu, kami tak apalah, kami tak nak mubahlah. Okeylah, Nabi kata, kalau dah kamu tak ada mubahlah, tapi sekarang ni aku bagi kamu dua pilihan. Sebab negeri ni sekarang seluruh semenanjung Arab ni, maknanya Nabi dah menjadi pemerintah. Mu nak duduk dalam negeri ni, mu kena menentukan statusmu. Sebab orang kafir ni, dia ada 3 status dia. Yang penting, tidak boleh dipaksa masuk Islam. Itu la ikraha fid din. Jadi tak dipaksa dah tak setuju, dah ada orang. Tetapi sama ada kamu mau melakukan taat setia kepada pemerintah, maka kamu jadi kafir zimmi namanya. Kafir zimmi ini mempunyai hak taraf hidup dalam negeri Islam, dilindungi agama, kepercayaannya, hartanya, seluruhnya lah. Sebab itu Nabi kata, barang siapa yang menyakiti dan mengganggu kafir zimmi, maka dia sama seperti menyakiti aku. Itu taraf kafir zimmi. Yang kedua, kafir ahdi, muahad. Ini buat perjanjian damai. Sementara dalam perjanjian damai itu, apa yang ada dalam terma perjanjian damai itu kena dipatuhi oleh kedua pihak. Seperti berlakunya perjanjian damai Hudaybiyah antara Nabi dengan kaum musyrikin Makkah. Melanggari perjanjian damai itu artinya bertukar menjadi taraf kafir jenis yang ketiga, kafir harbi. Harbi ini perang bermusuhan. Jadi bila Nabi beri pilihan, mu sama ada membayar jizyah sebagai pernyataan, maknanya menjadi warga negara lah, atau kita kata menjadi rakyat yang setia, ataupun kalau tak nak, makna dengan sendiri mau jadi kafir harbi, mau akan diperangi. Diperangi itu bukan nak memaksa dia masuk Islam, tidak, tak timbul. Diperangi kerana mau memusuhi Islam, dan tanda yang tadi tak nak tunduk di bawah pemerintahan. Lalu mereka memberi jawapan, kami bersetuju membayar jizyah. Maknanya dia menjadi warga negara. Maka hak mereka dilindungi. Bukan saja maknanya agama, hak dia terhadap diri dia, nyawa dia, anak isteri dia, kampung halaman dia, harta dia, rumah tangga dia. Tambahan pula ialah agama dia, kebebasan dia, gereja dia, padri dia. Oleh kerana itu, maka mereka pun terus minta supaya dilantiklah orang yang akan memungut cukai atau jizyah jadi. Lalu Nabi pelantik seorang sahabat, jadi isytiharkan dia untuk nanti datang memungut cukai itu di negeri Najran setahun 2 kali.
pada sekian bulan dan sekian bulan. Itulah kisah tadinya yang berkaitan dengan dialog ni tadi. Maknanya kesimpulannya, dialog ni adalah satu perkara yang satu perkara dakwah, satu kaedah dakwah. Dan dakwah itu adalah wajib dilakukan oleh orang Islam terhadap orang bukan Islam. Yang kedua, untuk mendakwah orang ahli kitab, dalam hal ini Kristian, maka Islam menganjurkan kaedah yang terbaik ialah dialog. Dialog tu boleh maknanya bersama lah, maknanya dia soal jawab gitu, ya. Berdialog, berdebat, berbahas, ya. Ialah tak ada dialog, boleh juga. Tapi salah satu kaedah yang terbaik dengan ahli kitab ialah dengan dialog. Inilah dalam Quran Allah sebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dalam Quran tersebut pun Anda maknanya jangan berdialog dengan ahli kitab itu melainkan dengan cara yang terbaik. Maknanya bukan jangan dialog, maksudnya mesti menggunakan cara yang terbaik. Dan dialog itu satu pendekatan untuk kamu mendekati orang-orang ahli kitab tadi. So dalam ayat lain Allah kata wajadilhum billati ahsan. Dan oleh kerana itu tadi, setelah dialog, mereka tak nak masuk Islam juga, dan mereka bersetuju menjadi rakyat yang setia dan bersetuju bayar cukai. Maka sebelum mereka balik ke negeri mereka yang Najran, mereka meminta pula jaminan bertulis. Pasal selama ni Nabi tadi yang ada jaminan bertulis kepada orang Yahudi masa Nabi mula hijrah ke Madinah dulu. Orang Kristian belum lagi. Maka dengan lepas dialog ni tadi dan mereka bersetuju untuk masuk di bawah naungan Islam, maka Nabi pun memerintahkan sahabat untuk menulis. Sayyidina Ali menjadi tulis untuk menuliskan surat perjanjian yang dibuat oleh Nabi untuk memberi perlindungan kebebasan beragama kepada orang-orang Kristian Najran itu, dan juga memberi hak-hak mereka untuk melaksanakan agama mereka, makna mendirikan, menjaga, memelihara gereja mereka. Bahkan di dalam surat itu, surat dokumen yang tertulis tadi itu, ada Nabi menyebutkan, mengulangkan lagi, hendaklah kamu, yakni orang-orang Islam pula, hendaklah menjaga perjanjian ini, ya. Jangan mencabulinya. Mencabuli apa yang ada dalam perjanjian ini, kata Nabi, berarti adalah mencabuli perintah Allah dan Rasulnya. Itu dalam surat. Dan hendaklah berdialog dengan mereka itu. Dan sekiranya mereka itu memerlukan untuk memperbaiki gereja mereka ataupun kita kata membesarkanlah, atau membuat extension kita kata sekarang ni, dan memerlukan pertolongan, maka hendaklah kamu memberikan benda-benda bahan pertolongan untuk membaiki atau itulah membetulkan rumah gereja mereka sendiri. Ada surat Nabi tulis macam tu. Maknanya itu sampai ke tahap itulah Islam menunjukkan tasamuh. Tasamuh makna toleransi dalam hubungan orang Islam dengan Kristian, bukan dengan agama lain, ya. Dengan Kristian. Ini khas Kristian ni. Sebab surat tu khas untuk Kristian yang pada zaman itu, dan dalam surat Nabi itu juga perjanjian itu, dan pada zaman bila di mana-mana ada orang Nasrani. Anda nak merujuk kepada dokumen salinan, ya, isi perjanjian itu, hari ini boleh dibaca, boleh Google melalui di internet tu, anda Google, anda tulis perjanjian Rasulullah SAW melindungi, memberi kebebasan beragama kepada orang-orang Nasrani atau Kristian. Atau kalau dalam bahasa Inggerisnya dia kata Prophet Muhammad, dia sudah itu apa perjanjian, treaty apa kata satu macam itulah with Kristian Najran itu boleh. Tapi yang saya baca itu teks Arabnya dah, kerana itu yang sahih. Terjemahan tu ya boleh kita faham, tapi teks Arab tu yang dapat menunjukkan isi sebenarnya. Dan surat perjanjian itu pada mulanya
disimpan oleh orang Kristian di gereja Kristian di Najran, dan kemudian dibawa ke Saint Catherine, iaitu gereja Kristian tertua di Sinai, di Mesir di semenanjung Sinai. Tapi pada zaman Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Khalifah Islam bermula dengan kerajaan Osmaniyah pada abad ke-15, surat itu diambil oleh Sultan, dibawa ke Istanbul, tetapi salinannya yang dicop, salinan yang sah oleh pihak Sultan, masih ada disimpan di Saint Catherine, gereja Saint Catherine di Sinai, dan satu lagi salinannya disimpan hari ini di Vatican City oleh orang Kristian. Jadi bermakna surat itulah yang saya katakan menunjukkan bagaimana Islam memberi kebebasan beragama khasnya kepada pengadut agama Kristian, dan menganjurkan orang Islam supaya berdialog dalam dakwah orang Kristian. Jadi balik kepada cerita di negeri kita, orang kita di Semenanjung khasnya, kan di Sabah Sarawak pun, tapi di Sabah Sarawak ni dia ada lebih terbuka. Kerana itu orang Sabah Sarawak tak ada pernah jadi isu orang Kristian hari-hari ke setiap minggu ke menggunakan kalimah Allah dalam Bible mereka, dalam khutbah mereka, dalam ucapan agama mereka, sehingga sebelum lagi Sabah Sarawak masuk Malaysia. Tapi di Semenanjung ni dia ada sensitivity. Itu dari segi maknanya, kita dari segi hubungan yang berkaitan lah. Tapi apapun sebenarnya Islam menganjurkan supaya sebelum kita ataupun sementara kita mendakwah semua orang bukan Islam, maka khusus ahli kitab ni, mendakwah mereka ialah yang terbaik dengan cara dialog. Jadi sebab itu hari ini alhamdulillah. Kenapa? Kerana sejak isu kalimah Allah ni timbul lebih kurang 4 tahun yang lalu, secara almost kita kata tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun disebut, hasil daripada keputusan mahkamah yang memutuskan kemarin atas perkara ni pada 2009. Maka sejak daripada itu orang Kristian bersedia untuk dialog dengan orang Islam dalam perkara hal agama, hal Islam, bukan hal kalimah Allah saja. Dan kerana itulah maka Dr. Mujahid Yusof Rawah, ahli Parlimen Faik Bunta, sudah masuk lebih 20 buah gereja di Semenanjung Sabah dan Sarawak, kerana dijemput oleh orang Kristian berdialog mengenai Islam dan Kristian. Dan beliau telah membukukan dialognya itu. Jadi siapa-siapa berasa nak baca kandungan buku itu yang telah disusun, bolehlah bawa pesanan. Bulan depan saya boleh bawa lah. Kalau tak salah harganya RM25. Wallahualam. Adapun sebelum ini sebelum yang saya kata tahun 2009 ni, secara umumnya orang Kristian tidak begitu berminat dan tak begitu bersedia untuk berdialog dengan orang Islam. Ini untuk dikongsi pengalaman saya sendirilah. Saya pernah menulis surat kepada ketua Roman Katolik di Kuala Lumpur ni, dia dah matilah yang sekarang ni, untuk bersedia untuk berdialog dengan beliau apabila satu ketika dia menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri memprotes buku komik yang saya melalui Persatuan Ulama terbitkan dulu tu, iaitu Dialog Islam Kristian mengenai ketuhanan Yesus, yang dikomikkan tu dan beredar lebih daripada dekat-dekat 200,000. Jadi sampai kepada padri ni, kali melalui budak-budak sekolah atau sebagainya, dia protes dengan menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri masa itu, Datuk Abdul Ahmad Badawi, supaya buku ini diharamkan dan tindakan undang-undang diambil ke atas, maknanya penerbit, pengedar dan pencetak buku komik itu. Jadi yang pengedar, pencetak, penerbit saya lah, kerana saya yang mencetak juga, so masa itu saya ada pencetakan. Yang mengedar pula saya sendirilah sebagai ketua Persatuan Ulama, yang menerbit pun memang Persatuan Ulama. Jadi ringkasnya saya tulis surat, jawab surat padri itu, kopinya kepada Badawi, dan kemudian saya menawarkan untuk dialog. Saya buat kenyataan akhwah, ada disiarkan
dalam berita harian, dalam The Star masa tu, tapi dia tak jawab. Surat saya pun dia tak jawab. Maknanya dia tak nak dialog. Masa saya di Pusat Islam juga, tahun 80-an, saya pernah memanggil ketua pusat seminari untuk melatih bakal pendakwah Kristian ni di Sentul. Mereka hanya datang sekali saja untuk berbincang. Lepas tu nampak mereka tak ada minat. Jadi kesimpulannya, tahun 80-an, 90-an, tahun 2000, mereka tak ada lagi bersedia minat. Tapi Allah takdirkan melalui isu kalimah Allah yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Disember 2009 yang membuat keputusan bahawa Perintah Menteri Dalam Negeri melarang pihak Kristian Roman Katolik menggunakan kalimah Allah dalam buletin The Herald. Perintah itu adalah tidak sah. Perintah itu untuk semua lah. Mana perintah itu melarang mana-mana pihak orang bukan Islam dilarang menggunakan kalimah Allah dalam konteks makna buku ajaran agama mereka lah. Jadi dengan perintah itu digunakan oleh menteri untuk melarang penerbitan The Herald dalam bahasa Melayu itu menggunakan kalimah Allah. Maka akhirnya pihak Kristian membawa ke mahkamah, dan mahkamah tinggi ketika itu, iaitu Datuk Low Bilian nama dia, membuat keputusan perintah menteri itu tak sah. Bermaknanya larangan terhadap orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah itu tidak sah, kena bercanggah pelarangan. Itu mulanya lah. Tapi oleh kerana kerajaan membuat rayuan, maka dalam tempoh mahkamah rayuan membuat keputusan mahkamah tinggi itu digantunglah. Jadi tapi timbullah isu sepanjang sehinggalah keputusan mahkamah rayuan dibuat pada 14 Oktober kemarin yang mengatakan keputusan mahkamah tinggi itu adalah tak betul, perintah menteri adalah betul. Jadi ubahlah balik keputusan. Tapi dalam tempoh hampir 4 tahun ni lah isu kalimah Allah yang menjadi isu dialog. Akhirnya orang Kristian bersetuju. Kami sedia dialog. Jadi itulah satu apa kata orang tu, satu peluang yang Allah meruangkan. Jadi hari ni kalau siapa-siapa tak sanggup nak pergi dialog pun bolehlah beli buku Dr. Mahfuz lah. Dr. apa tadi? Dr. Mujahid itu. Kemudian tengoklah siapa-siapa yang kenal dekat MAS ni bersama orang Kristian yang kuat tu, hadiahkan ke dia. Maknanya supaya dia baca. Jadi mana anda juga berdialog dengan orang Kristian. InsyaAllah dia tak marah. Pasal dalam dialog tu antara padri dia sendiri dengan Dr. Mujahid. Seperti juga saya kemarin berhujah, saya kata saya tidak menghina Kristian. Kerana dalam dialog buku ni yang jadi komik itu, dialog antara seorang pemuda Kristian Roman Katolik, iaitu nama dia Antonius Widuri, dengan Ustaz Bahaudin. Baik Ustaz Bahaudin maupun Antonius adalah membuat quotation berdasarkan kitab Bible, ayat ini, surah ini, surah ini, surah ini. Dia tak dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma salli qulubana Allahumma salli imanan kamila wa salih wa liyatan ma'al nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa lisanan dzakira qalbana asya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Taqabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kalau tuan ada soalan-soalan musabit Islam Kristian ni, saya sedia jawab pada kuliah-kuliah akan datang. Kerana saya banyak ini meneliti lah ayat-ayat Quran baik yang bersabit perkara ni, dan juga merujuk kepada kitab Bible sendiri yang boleh dibaca. Anda boleh baca dalam bahasa Melayu, googlekan sahaja, tulis Alkitab bahasa Melayu, boleh baca. Nak tahu surah apa, ayat apa semua, tak payah beli. Assalamualaikum.